Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dimuliakan? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam My Quran Time baca faham amal. Insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi pengajian kita terhadap surah As-Sad. Kita berada di hujung surah As-Sad pada hari ini. Itulah muka surat yang ke-457 yang akan kita tadabbur, dan sudah pastinya bersama dengan Profesor Madya, Dr. Ahmad Sanusi. Sebelum tu kita baca doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Khabar Dr. Alhamdulillah sihat. Ustaz Tirmizi sihat Baik, alhamdulillah Dr. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, yang mana hari ini Allah Taala memberikan lagi kita peluang untuk meneliti, mengkaji Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mengamalkan apa yang kita pelajari daripada Al-Quran. Kerana apa tuan-puan? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita Al-Quran dan puasa. Tak lama nanti kita nak puasa. Al-Quran was-siyam yashfa'an yaumil qiyamah. Al-Quran dan puasa ini akan memberikan syafaat buat orang yang berpuasa dan buat orang yang mengaji Al-Quran ini pada hari kiamat. Tetapi syaratnya apa? Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah kata dia hendaklah ahallal halal, dia hendaklah menghalalkan, iaitu mempraktikkan apa yang Al-Quran ajarkan, dan dia hendaklah mengharamkan ataupun menjauhkan apa yang Al-Quran ajarkan kepada dia. Kerana kita tak mahu juga tuan-puan, kita belajar hari-hari tetapi kita tak praktikkan apa yang Allah Taala telah ilhamkan ataupun Allah Taala telah sampaikan kepada kita daripada Al-Quran ini. Oleh yang demikian, kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita diberikan lagi peluang untuk bertadabbur, membaca Al-Quran, dan dalam masa yang sama kita hendaklah mempraktikkan, melaksanakan apa yang telah Allah Taala perintahkan kepada kita. Baik, hari ini kita akan masuk pada halaman yang ke-457. Kalau tuan-puan masih lagi ingat, pada halaman yang ke-456 Allah Taala cerita tentang kisah para nabi. Kemudian di penghujung kisah para nabi tersebut, Allah Taala menceritakan tentang condition ataupun kondisi orang-orang yang diazab oleh Allah Taala pada hari kiamat kelak, dan di sinilah dia punya kesinambungan. Di sinilah dia punya masuknya kisah itu, yang mana halaman ke-457 ini kita akan masuk kepada apa situasi yang ada dalam neraka itu, bagi kita mengetahui lebih lanjut mengenai tentang perkara yang akan kita bincangkan pada halaman 457 ini.
Mari sama-sama tuan-puan kita bacakan dahulu sinopsisnya, iaitu kita perhatikan dahulu ayat yang ke-62 hingga ayat yang ke-64. Kita akan membincangkan tentang azab bagi mereka yang derhaka. Manakala ayat ke-65 hingga 70 ada beberapa petunjuk mengenai tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayat yang ke-71 hingga 83 iaitu mengenai tentang kisah Nabi Adam dan juga iblis. Ini secara umumnya mengenai tentang sinopsis pengajian kita pada hari ini. Sebelum kita masuk meneliti satu persatu ayat yang akan kita bacakan pada hari ini, mari sama-sama kita bertadabbur dan membaca ayat tersebut yang akan dibimbing oleh Ustaz Tirmizi kita daripada ayat yang ke-62 hingga ayat ke-72 insya-Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor telah berikan pencerahan awal ataupun mukadimah gambaran awal muka surat 457, dan sudah pastinya kita mengharapkan perasaan takut kita dan mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab-azab yang dikenakan. Kita baca itu bukan sekadar kita baca, tapi kita lahirkan rasa takut kerana kita bimbang kesudahan hidup kita, kita bimbang apakah status kita di sisi Allah apabila kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kita mengharapkan kebaikan, insya-Allah menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang yang bertuah di hari akhirat. Jom sama-sama kita baca dengan penuh pengharapan kepada Allah pada ayat 62 hingga 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-62 Allah Taala berfirman,
Dan orang-orang yang derhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggapnya orang-orang yang hina ataupun orang-orang yang jahat. Perkara ini sebenarnya adalah dialog ataupun ungkapan yang dilontarkan oleh mereka yang ego di muka bumi, sehingga mereka merasakan bahawa ada golongan-golongan yang dipandang rendah ini yang sebenarnya yang akan masuk neraka. Pandangan dia orang sebegitu. Lalu Allah Ta'ala ceritakan tentang apa yang akan berlaku dalam neraka. Golongan-golongan ini sebenarnya mereka tersilap, tersalah pandang. Mereka menyangkakan orang ini yang akan masuk neraka, sebenarnya mereka yang akan masuk neraka. Lalu mereka bertanya dalam neraka, waqalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar. Dia tanya, dia kata, kenapa kita tak nampak orang-orang yang dulu kami pandang jahat ataupun hina, yang ada dulu di muka bumi, kita ingatkan dia hina dan jahat, tetapi dia tak ada dalam neraka. Yang ini Allah Ta'ala memberikan kita pengajaran bagaimana sebenarnya jangan kita memandang rendah kepada orang lain. Ketika menghuraikan mengenai tentang ayat yang ke-62 ini sebenarnya tuan-puan, Al-Imam Qurtubi dia meriwayatkan ada pandangan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dia kata sebenarnya Abdullah bin Abbas begitu juga dengan Mujahid, iaitu seorang tabi'in yang pakar dalam bidang tafsir, menyatakan, dia kata ayat ini sebenarnya menceritakan tentang kisah Abu Jahal nanti pada hari kiamat. Iaitu Abu Jahal apabila dia dimasukkan ke dalam neraka, dia mencari sahabat-sahabat yang dia pandang rendah dahulu, yang dia pandang hina dulu. Dia mencari Bilal, dia kata mana Ammar, mana keluarga Yasir. Dia cari orang-orang yang dulu dia pandang rendah, tetapi sebenarnya dialah yang telah dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Dialah yang telah dipandang rendah nanti pada hari kiamat. Dan ini sebenarnya dari satu aspek kita melihat bagaimana orang kafir dia memandang rendah kepada orang Islam. Tetapi sekiranya kita sebagai Muslim, pengajaran yang penting juga pada hari ini adalah bagaimana kita tidak dibenarkan untuk memandang rendah, memandang hina kepada orang lain. Bahkan kita tuduh orang lain itu adalah orang yang jahat. Yang lebih bimbang lagi adalah kita menuduh kumpulan yang tak satu kefahaman dengan kita. Dia kata dia ni nanti masuk neraka. Yang ni yang saya takut sangat tuan-puan. Kita sedap kata orang lain akan masuk neraka. Esok-esok tantah kita masuk neraka, kita tak jumpa mereka tuan-puan. Sebenarnya kita yang sebenarnya tersilap. Ini pengajaran yang penting. Jangan pandang rendah kepada orang lain, jangan pandang hina kepada orang lain, jangan mudah-mudah tuju kepada orang lain yang dia akan masuk ke neraka. Begitu juga sebenarnya Rasulullah SAW pernah mendidik para sahabat jangan dipandang rendah kepada orang lain. Yang ini sebenarnya dikisahkan ataupun diceritakan oleh anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini ada seorang anak namanya Mus'ab. Namanya dekat-dekat dengan nama sahabat yang syahid dalam perang Uhud itu, Mus'ab bin Umair. Anak Sa'ad namanya Mus'ab. Lalu Mus'ab pernah cerita, dia kata anna Sa'ad ra'a anna lahu fadlan ala man dunah. Dia kata Sa'ad ini ada satu sifat dia yang sikit mungkin kurang eloklah, kurangnya dia ada memandang rendah kepada orang lain. Iaitu dia merasakan dalam kemenangan dalam jihad ini, dia merasakan dia yang membawa kemenangan. Lalu Rasulullah didik Sa'ad. Rasulullah kata abghuni du'afa. Rasulullah kata datangkan kepada aku orang-orang yang lemah ni, orang-orang yang dipandang rendah oleh sebahagian sahabat ni. Dia kata, lalu Rasulullah kata fa inna ma turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kadang-kadang kita menang ni tuan-puan atas bantuan daripada orang yang lemah. Orang yang lemah ni mungkin yang buta, yang tidak mempunyai kekuatan, doa mereka dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, Rasulullah didik kepada para sahabat, Rasulullah kata bahawa kadang-kadang kita ni dikurniakan rezeki daripada orang-orang yang lemah. Kadang-kadang orang-orang ini yang membantu kita. Begitu juga kalau tuan-puan masih lagi ingat kisah Ummu Mihjan. Kisah Ummu Mihjan ini adalah seorang tukang sapu di Masjid Nabi. Dia ada dua isu dia. Satu, dia tukang sapu. Kadang-kadang kita pandang rendah kat cleaner tuan-puan, tak elok sebenarnya. Nanti kita ingat mereka itu rendah. Sebenarnya mereka berada di syurga yang tinggi. Kita yang rendah. Malu kita dengan mereka tuan-puan. Ada seorang sahabat ni, dia pandang rendah. Lalu
bila Ummu Mihjan ini tukang sapu ni, satu kerana dia tukang sapu, cleaner, yang keduanya kerana dia berkulit hitam. Kadang-kadang kita membezakan kedudukan antara kita dengan warna kulit. Ini juga salah. Ini juga dibentuk ataupun dididik oleh Rasulullah. Tak baik kita pandang rendah orang sedemikian. Lalu apabila Ummu Mihjan ini meninggal, para sahabat tak bagi tahu perkara itu kepada Rasulullah. Dalam hadis disebutkan faka'annahum sagharu amraha. Ada sebahagian sahabat ni pandang rendah isu tu, sedangkan isu tu penting. Rasulullah kata afala adzantumuli, kenapa engkau orang tak bagi tahu aku yang Ummu Mihjan ni telah meninggal? Lalu Rasulullah kata dulluni ala qabriha, tunjukkan aku kat mana kubur Ummu Mihjan ni tadi. Rasulullah mendoakan Ummu Mihjan. Perhatikan di sini Rasulullah mendidik para sahabat jangan pandang rendah kepada orang lain, seperti yang kita belajar daripada ayat yang ke-62 ini, bagaimana orang kafir itu memandang rendah, memandang hina, memandang jahat orang-orang yang tertentu. Kita jangan pandang jahat kepada orang, maknanya pandangan kita adalah berdasarkan perspektif apa yang telah diajarkan dalam syariat. Itu yang paling penting lagi sebenarnya. Lalu Allah Ta'ala ceritakan lagi situasi mereka dalam neraka. Attakhadnahum sikhriyan am zaghat anhumul absar. Dahulu kami jadikan mereka sebagai olok-olok, ejek-ejek diorang dulu. Alah diorang ni rendah lah, alah diorang ni pangkat rendah dan sebagainya. Kita yang meletakkan persepsi yang salah. Allah Ta'ala tegur dalam Al-Quran, walaupun kisah ini mengenai tentang orang kafir, tetapi pengajarannya elok untuk kita. Jangan kita pandang rendah kepada orang, atau kerana penglihatan kami yang tidak dapat melihat mereka. Yang ni mereka menyesal di dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala menceritakan, inna dzalika lahaqun takhasumu ahlin nar. Dia kata sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terjadi pertengkaran di antara penghuni neraka. Kalau tuan-puan masih lagi ingat, sebelum ni kita belajar kisah bagaimana nanti dalam neraka, ahli neraka sendiri saling bergaduh. Nanti itulah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah. Inilah yang akan diulang semula, dan inilah yang perlu kita ambil pengajarannya mengenai tentang pertengkaran ataupun situasi dialog yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam neraka tersebut. Kemudian Allah Ta'ala beralih tentang sifat yang perlu kita fahami daripada Rasulullah. Antara ciri-ciri kebenaran Rasulullah, iaitu kalau kita fikir tadi, kalau kita fikir sama-sama, macam mana Rasulullah tahu tentang kisah ahli neraka? Macam mana Rasulullah tahu tentang kisah Nabi Zulkifli? Macam mana Rasulullah tahu tentang kisah-kisah Nabi Ilyasa yang kita pun tak pernah dengar? Inilah poin dia. Inilah pada penghujung ayat ni, penghujung surah Sad, Allah Ta'ala kata, Qul innama ana munzir. Allah Ta'ala kata pada Rasulullah, kalau dia orang tak percaya kat engkau Muhammad, bagi tahu kepada engkau, aku ni pemberi peringatan sahaja. Antara bukti kebenaran aku, cerita-cerita ni korang tak tahu pun. Cerita tentang neraka ni tak ada orang tahu melainkan Rasulullah. Jadi ini bukti kebenaran Rasulullah. Rasulullah ingatkan kepada mereka. Rasulullah kata, Qul. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan tentang ciri-ciri ataupun maha besar Allah Ta'ala, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, meminta kepada Rasulullah menjelaskan kepada mereka, qulu huwa naba'un azim. Ini adalah berita yang benar dan besar. Orang kafir tidak boleh menerima keadaan bagaimana kita ini akan dihidupkan semula. Cuba kita sama-sama fikir, kadang-kadang mungkin kerana kita ini telah dilahirkan dalam keadaan Islam, kita telah disusun tentang akidah kepercayaan kita rasa mudah nak percaya, oh nanti kita akan dibangkitkan semula, kerana kita telah dididik daripada kecil. Cuba bayangkan saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam, macam mana mereka nak fikir, tak pernah mereka terfikir sejak daripada lahir mereka ini akan dibangkitkan semula. Benda tu tak pernah diajarkan kepada mereka. Saya pernah bertanya sendiri dengan orang putih yang kadang-kadang tuan-puan, dulu saya belajar kejap dekat UK, buat PhD-nya di sana. Ada juga dialog kadang-kadang tanya kepada dia orang tentang syurga neraka. Saya teringat ada satu dialog dalam BBC Radio. Waktu saya drive nak pergi ke universiti, waktu tu dialog antara DJ dengan pemanggil. Dia tanya tentang do you believe tentang kewujudan God, tentang Tuhan, syurga dan neraka semua tu. Ada pemanggil yang call. Pemanggil dia kata kalau aku percaya tentang wujud syurga neraka ni, semua orang akan berlumba-lumba nak mati. Dia kata maknanya mesti semua orang berlumba-lumba nak mati kerana nak masuk syurga ataupun neraka, sama ada macam tu. Jadi dia orang tak boleh terima tuan-puan, tiba-tiba kita nak datang cerita pada dia orang. Macam tu bukan senang.
Itulah yang dibawa oleh Rasulullah, nak ceritakan kepada orang kafir, nak ceritakan kepada kaum Quraisy, engkau orang akan dibangkitkan semula. Itu yang kalau kita tengok kisah Ubay, kisah Al-As bin Wa'il yang dia pecahkan tulang, tunjukkan Rasulullah, boleh ke tulang ni dibangkitkan semula? Dia orang tak boleh terima, tuan-puan. Inilah yang Allah Ta'ala kata, qul huwa naba'un azim. Memang ini berita yang besar yang tidak diketahui melainkan Rasulullah. Ini cabarannya kita nak sampaikan Islam kepada orang lain. Selain daripada kita bawa mesej Islam dengan akhlak kita, perkara yang sukar untuk kita sampaikan kepada mereka adalah isu akidah. Kadang-kadang antara bukti yang kita boleh faham daripada Rasulullah, baginda memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain. Tadi kita dah sebut tentang para nabi, saya teringat kisah Addas. Kisah Addas ni adalah pembantu kepada Utbah yang mana dia beri anggur kepada Rasulullah, lalu Rasulullah baca bismillah. Bila Rasulullah baca bismillah, dia kata ma yaqulu hadhil kalimah ahli hadzal balad. Orang negeri ni tak baca kalimah ni. Lalu Rasulullah tanya kepada Addas, engkau daripada negeri mana? Addas kata aku min Ninawa. Rasulullah kata, oh Ninawa negeri kaum Nabi Yunus. Terkejut Addas. Maknanya Rasulullah seakan-akan tahu satu ilmu yang tidak diketahui oleh kaumnya sendiri. Menarik tentang isu kebenaran Rasulullah. Rasulullah bawa satu idea ataupun akidah yang tidak diketahui oleh kaumnya sendiri, menunjukkan itulah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah yang tidak diketahui oleh manusia yang lain. Kita hampir sampai kepada sesi perbincangan yang pertama. Sebelum kita berehat dahulu tu nanti, kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan zara, iaitu zayara, yang maksudnya tersasar, yang disebut sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran, yang mana doa yang kita pernah ajarkan kepada tuan-puan, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan kau sasarkan hati kami, jangan kita tersasar hati kita, ba'da idh hadaitana, setelah daripada engkau memberikan hidayah kepada kami. Baik, kita telah masuk ataupun kita telah selesai sesi perbincangan kita pada bahagian yang awal. Kita berehat dahulu seketika, kita bertemu lagi insya-Allah selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها rajim. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, kerana engkau menciptakan aku daripada api, sedangkan engkau menciptakannya daripada tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu daripada syurga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Inilah kisah yang selalu kita dengar, kisah Nabi Allah Adam alaihissalam, dan juga dengan iblis, yang akan kita mengambil pengajaran daripada hari ini insya-Allah. Muka surat yang ke-457 surah Sad di penghujung juga menceritakan sekali lagi, sudah pasti ada kata-kata ataupun sudut pandang daripada Al-Fadhil Dr. Maksud Sanusi sebentar nanti. Jom kita belajar sedikit tajwid, kita ambil masa sebelum kita meneruskan lagi. Baik, antum anhu mu'ridun, ayat yang ke-68, sempurnakan huruf ain yang terdapat dalam ayat ini. Huruf ain ada berapa dalam ayat ini sahabat-sahabat sekalian? Ada berapa huruf ain kalau kita lihat dalam ayat yang ke-68, ayat yang pendeknya hanya ada 2-3 perkataan saja. Antum anhu, ain yang berbaris di atas satu. Yang kedua, anhu mu'ridun, ain yang berada di perkataan yang terakhir, iaitu perkataan mu'ridun, ain yang mati sebelum dia berbaris di depan. Maka kita sempurnakan huruf ain dalam ayat ini. Yang pertama, antum. Antum tu tak ada ain.
Tapi kadang-kadang kita terlebih harap juga Allah. Antum. Ana tak ada ana. Kan ana je. Kan terlebih daripada Piramli tak sebut macam tu kan. Piramli pun sebut ana gitu je. Dia buat apa? Mulut dia macam Arab, tiru-tiru Arab. Oh kita dengan ain salah tu bukan antum. Antum hamzah. Lepas tu masuk ain. Sebab apa? Hamzah dengan ain ni dekat. Jadi kadang-kadang mudah tertukar. Kan? Yang tepat hamzah kita sebut ain, yang tepat ain kita sebut hamzah. Tak boleh antum tak boleh. Maksud dia bagikan hak huruf itu. Pertama hamzah. Antum anhu ain baris atas. Kemudian mu'ridun. Okey, ain yang mati sebelum bagi depan. Tengok huruf ain ni bila dia mati. Lepaskan sedikit suara ain. Jangan ridun kita baca surah Fatihah. Iyyaka na'budu. Tu nak jadi macam hamzah tu. Tak boleh na'budu. Lebihkan suara ain. Sebab ain ni huruf yang pertengahan. Huruf yang tawassut pertengahan. Antum anhu mu'ridun. Sama-sama 1 2 3. Antum anhu mu'ridun. Jadi kita perkemaskan huruf ain dalam ayat ini dan pada ayat-ayat yang lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Sila tu. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi. Kita seronok saya dengar ana tadi tu kan. Kadang-kadang betul juga kan dia excited nak sebut perkataan Arab tu, kadang-kadang alif pun jadi ain jadi ana pula kan. Okey, ana tu membantu pembelih, takut-takut jadi orang yang menderita pula nanti kan, tak kena pula kalimah tu dari aspek maknanya. Baik, terima kasih Ustaz Tirmizi atas penjelasan mengenai tentang sifat huruf, kaedah membaca dan sebagainya. Baik, kalau kita perhatikan di sini, kita akan sambung seterusnya sesi perbincangan kita yang mana dalam fasa yang kedua ini, kalau awal tadi kita ceritakan tentang keadaan dialog orang kafir itu nanti dalam neraka, kita dididik ataupun kita diajar apa tadabburnya, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat sendiri tidak memandang rendah, tidak memandang hina, tidak menjauhkan dengan orang lain, tidak menuduh orang lain akan masuk neraka, engkau masuk neraka, engkau buat macam ni. Tak boleh sepatutnya sedemikian. Nanti takut-takut kita yang tak ada ataupun kita yang dalam neraka, orang lain yang kita tak jumpa. Antara perbincangan awal kita mengenai tentang ayat yang ke-62 tadi. Kemudian kita dah tengok antara ciri-ciri kebenaran Rasulullah mengenai tentang kisah-kisah tersebut, berita-berita tersebut tidak baginda ketahui melainkan dengan disampaikan melalui wahyu. Dan dalam fasa yang kedua ini kita akan ceritakan tentang kisah Adam dan Iblis. Sebelum kita masuk satu-satu perbincangan, perincian dan pengajarannya, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat ke-63 sehingga ayat ke-83. Elok dia punya tadi 62 sampai 72, yang ini 63 sampai 73 sampai 83, ayat yang akan dibimbing bacaannya oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah kita terus pada bacaan kerana kita nak menggali lagi bacaan dan juga tadabbur sebahagian yang kedua ayat di hujung-hujung surah Sad ni. Jom sama-sama kita baca pada ayat yang ke 73 hingga ayat 83 sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال
فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-73 Allah Taala berfirman, lalu para malaikat kesemuanya bersujud kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk dalam golongan orang yang kafir ataupun golongan yang kafir. Ini adalah intipati yang paling penting dalam part perbincangan kedua kita pada hari ini tuan-puan, iaitu mengenai tentang kisah kejadian Adam dan juga tentang bagaimana iblis itu angkuh, istakbara, maknanya dia adalah golongan yang membesarkan dirinya, sombong, iaitu dia menolak kebenaran atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada dirinya. Atas sebab itulah kalau kita perhatikan yang ini pandangan Al-Imam Ibn Ashur. Al-Imam Ibn Ashur kata barangkali sebenarnya kisah Adam dan Iblis di dalam surah Sad ini antara ayat yang terawal menceritakan mengenai tentang kisah ini. Kerana apa? Kerana kalau kita ingatkan surah Baqarah itu adalah kisah yang menceritakan yang terawal. Kalau kita perhatikan suratul Baqarah dia turun di Madinah ataupun dia adalah surah Madaniyah, iaitu yang diturunkan setelah daripada hijrah. Lalu kalau kita tengok surah Sad ini, ianya diturunkan ketika mana Rasulullah masih lagi berada di Makkah, dan kalau menurut pandangan Al-Imam Ibn Ashur, barangkali ini antara kisah yang terawal yang Allah Ta'ala ceritakan kepada Rasulullah bagaimana asalnya ataupun bagaimana keadaan Nabi Adam ketika baginda diuji dengan sifat iblis yang sangat takabur ataupun yang sombong ini, yang menolak kebenaran. Jadi kalau kita tengok di sini, sifat takabur ataupun sombong ini boleh diberikan ataupun dibahagikan kepada dua bahagian. Sifat takabur ataupun sombong yang pertama adalah sombong daripada kebenaran. Al-kibru batarul haq. Dalam hadis Rasulullah kata, kibir ini dia menolak ataupun memecahkan kebenaran. Yang ini yang telah berlaku kepada kisah iblis sendiri, yang mana dia menolak kebenaran. Dan sebenarnya pengajaran buat kita pada hari ini juga penting, yang mana kadang-kadang yang menutup kita daripada kebenaran adalah keegoan kita. Yang ini saya kira sebenarnya kisahnya telah banyak. Kisah bagaimana Abu Jahal, bukan kerana dia tak tahu yang Rasulullah itu benar, dia pernah mendengar Al-Quran dan dia tergoda dengan Al-Quran. Begitu juga dengan Al-Walid ibn Mughirah, mereka tahu tentang keseronokan, keindahan Al-Quran dan kebenaran Al-Quran, tetapi mereka menolak kerana keegoan diri mereka. Yang ini adalah sifat kibir ataupun sifat takabur yang pertama, iaitu takabur daripada kebenaran. Yang ini kita kena jauhkan diri kita daripada perkara ini kerana kita bimbang disebabkan keegoan kita, kita tidak dapat menerima kebenaran yang disampaikan kepada kita. Kadang-kadang apa yang ditegur oleh kawan-kawan, anak isteri itu betul, tapi disebabkan kerana egonya seorang lelaki, jadi dia tak nak dengar. Jadi sebenarnya bagaimana untuk kita menyelamatkan diri kita daripada keegoan? Ada dua jenis keegoan ataupun takabur itu tadi. Yang pertama takabur daripada kebenaran, yang kedua takabur sesama manusia. Kadang-kadang kita tengok mungkin kita ni dah ada duit sikit, kita dah pakai kereta Merc, kita tak nak keluar dengan kawan kita yang pakai kancil dan sebagainya lah. Maknanya ada sifat takabur sikit dengan kawan-kawan kita ataupun dengan keluarga kita kerana nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi atas pengajaran ini, atas tentang pengajaran sifat iblis yang takabur ini,
bagaimana sebenarnya boleh kita menyelamatkan diri kita daripada termasuk dalam golongan orang yang sombong ini. Nah, yang pertamanya yang disebutkan salah satu tips ataupun teori ataupun kaedah untuk kita membuang diri kita daripada sifat takabur ini, yang pertama kita bacakan buat diri kita tentang kelebihan sifat tawaduk. Kadang-kadang orang rasa macam ego ni yang hebat ataupun ego yang penting, tetapi dalam jiwa kita kena baca juga tentang kelebihan-kelebihan orang yang bersifat tawaduk ini. Bahkan kalau kita tengok kisah Rasulullah, adalah seorang pemimpin yang tinggi tetapi sangat tawaduk. Dia boleh berjalan dengan seorang hamba wanita ataupun hamba perempuan di Madinah yang disebutkan oleh Sayyidina Anas. Dia kata kanatul amatu min imai ahli Madinah la ta'khudha bi yadi Rasulillah. Ada seorang hamba perempuan, hamba ni orang pandang rendah, orang gaji dan sebagainya, mungkin orang pandang rendah, tetapi Rasulullah boleh keluar dengan dia. Rasulullah kata fatan taliqu bihi. Rasulullah berjalan dengan dia haitsu sya'at. Maknanya kat mana-mana yang dia nak, Rasulullah nak menunaikan hajat dia. Rasulullah pernah menunaikan hajat seorang buta. Rasulullah pernah menunaikan hajat orang-orang yang lemah tu tadi, menunjukkan maknanya Rasulullah merendahkan diri dia. Tidaklah rasa kadang-kadang kita ni dah ada jawatan sikit, kita tak nak duduk dah dengan orang-orang yang kita rasa rendah dan sebagainya. Ini adalah satu sifat yang kita kena belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang pernah diceritakan oleh para sahabat. Dan kemudian yang keduanya, antara perkara yang kita boleh pelajari daripada Rasulullah juga adalah meninggalkan rasa seronok dengan pakaian ataupun kemewahan. Yang ni kita kena belajar juga, kerana Rasulullah pernah menegur seorang lelaki yang pakaiannya kan dilabuhkan pakaian. Dilabuhkan pakaian, rupanya ada satu adat ataupun budaya Arab, orang yang labuhkan pakaian ni macam dia sedang memakai pakaian kebesaran. Kalau kita tengok raja-raja yang dulu-dulu yang Rom tu kan dia punya selimut dia tu yang dia berjalan, habis selimut dia sapu sampah dia semua, habis dia sapu rantai tu. Ada wujud kesombongan soalan. Daripada pakaian kadang-kadang kita tak perasan berlaku wujud kesombongan. Kadang-kadang begitu. Yang itu juga yang ditegur oleh Rasulullah, yang sehingga kan Abu Bakar terasa. Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, aku ni termasuk ke Rasulullah? Jadi Rasulullah kata bukan itu yang dimaksudkan, tetapi yang aku maksudkan adalah orang yang berbangga dengan pakaian dia. Kalau orang perempuan ada geng-geng beg tangan yang tertentu ni, dia tak nak kawan dengan beg tangan yang tertentu. Contohnya lah, saya pun tak tahu contoh-contoh beg tangan yang kan tersalah sebut, nanti orang gelak pula nanti kan tersalah sebut jenis beg tangan pula nanti. Ada jenis-jenis orang begitu, dia ada geng-geng dia. Orang yang dalam geng ni dia pakai pakaian yang mewah-mewah begini, tak nak kawan dah dengan kawan-kawan yang mungkin pakai selipar saja dan sebagainya. Ini mengenai tentang bagaimana pemakaian mendidik kita juga, dan juga antara perkara yang disebut juga dalam hadis adalah bagaimana Rasulullah suka agar kita ni bergaul dengan orang yang lebih rendah daripada kita. Yang ni sebenarnya menarik. Kerana apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyebutkan tentang bagaimana salah satu kaedah untuk melembutkan jiwa ataupun hati kita, tuan-puan, adalah kita duduk seketika bersama dengan anak-anak yatim ataupun fakir miskin. Kerana bila kita duduk dengan orang susah ni, yang ni kalau tuan-puan ada kesempatan, saya sendiri kalau di universiti dulu ada program-program kebajikan masyarakat yang kita turun kepada gelandangan, kita turun ke orang-orang yang susah, kita turun keluarga yang susah. Memang kalau kita duduk dengan dia kadang-kadang menginsafkan, tuan-puan. Ada seorang ibu tunggal tu, anak dia dengan anak 3 orang OKU, kita pun tak boleh nak fikir macam mana dia nak survive. Dengan rumah dia yang sempit, kita orang pergi tengok keadaan mereka, jadi kita akan rasa Allah, kita ingatkan kita susah, orang lain lagi susah. Kemudian pergi keluarga yang kedua, dia collapse, muda lagi, tetapi mungkin Allah Ta'ala uji dengan penyakit, awal-awal lagi dah sakit, kita rasa insaf kejap. Yang ini yang Rasulullah kata, kita nak lembutkan jiwa kita, libatkan diri kita, tuan-puan, bersama dengan anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang susah. Kadang-kadang dia akan mencairkan, melembutkan jiwa kita. Kita sibuk duduk dengan kawan-kawan yang pakai beg tangan mahal ke ataupun kereta-kereta mahal, kita tak duduk bersama dengan orang lain, kita tak nampak. Bila kita duduk dengan mereka, kita akan rasa kesian. Kita duduk dekat kawasan-kawasan perumahan yang dikatakan perumahan rakyat termiskin ataupun rakyat yang miskin ini, duduk dengan dia orang, tengok macam mana dia nak survive. Kita sekurang-kurangnya kadang-kadang kita terdetik, aku nak tolonglah dia, bagi sikit sumbangan. Sekurang-kurangnya itu melembutkan jiwa kita daripada keegoan yang selama ni kita ingat kerana persekitaran kita tu membentuk kita ke arah tu.
Kalau kita banyak bergaul dengan orang yang rendah, orang yang miskin, barangkali dia akan membentuk kita ke arah empati, simpati ataupun merasa kasih kepada orang lain itu sendiri. Yang ni intipati penting. Pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah iblis dan Nabi Adam, bagaimana iblis ini dikatakan illa iblis astakbara, istakbara wa kana minal kafirin, iaitu dia adalah takabur, dan takabur yang peringkatnya level yang pertama, iaitu takabur jenis yang memang kufur kepada Allah Taala, terus menolak kepada Allah Taala. Kemudian apabila ditanya, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, kenapa iblis engkau tak nak sujud kepada orang yang telah aku sendiri jadikan, iaitu makhluk yang aku sendiri jadikan? Lalu dia merasakan fa ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripada dia. Ini pengajaran yang kedua, tuan-puan. Kadang-kadang kita merasakan diri kita, dia sebenarnya kesan daripada keegoan tu tadi, kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain, sehingga menyebabkan kita memandang rendah dan menjauhkan diri kita daripada kebenaran. Yang ini kita kena jauhkan sifat sebegini, sehingga inilah yang terkeluar daripada mulut iblis. Kalau nak diikutkan, iblis ni telah melihat kebenaran tu sendiri. Dia dah melihat malaikat, dia dah tengok syurga barangkali, ataupun dia dah berada bersama dengan Allah Ta'ala di langit itu sendiri. Tetapi disebabkan kerana keegoan, kerana apa yang disebutkan mengenai tentang sifat takabur itu tadi, menyebabkan akhirnya dia kufur kepada Allah Ta'ala dan dia dilaknat oleh Allah Ta'ala sehingga pada hari kiamat. Kemudian yang ketiganya, kalau kita tengok juga, bila Allah Ta'ala perintahkan iblis supaya keluar, Allah Ta'ala kata kepada iblis, fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah kamu daripadanya, daripada syurga itu, fa innaka rajim, kerana engkau ni telah terkutuk. Kemudian apa yang iblis buat? Ini menarik. Iblis merayu, dia kata, dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, maka berikanlah aku waktu sehingga pada hari dibangkitkan. Menarik dekat sini, tuan-puan perhatikan, iblis mohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala perkenankan permohonan iblis, qala fa innaka minal munzarin, aku perkenankan doa kau. Tuan-puan fikir seketika di sini, fikir sejenak, bagaimana iblis berdoa, Allah Ta'ala perkenankan doa dia. Hari ini kita tak nak berdoa ke? Kalau iblis berdoa, Allah Ta'ala boleh bagi, perkenankan permohonan dia. Kita ni yang taat ataupun yang baca Al-Quran, yang tadabbur dengan Al-Quran, kenapa kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala? Dalam keadaan sakit ke, kenapa kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala? Selepas solat, kenapa kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala? Ataupun dalam solat, kenapa kita tak berdoa kepada Allah Ta'ala? Ini semua adalah sebenarnya menunjukkan sifat kebergantungan kita kepada Allah. Kalau iblis sendiri Allah Ta'ala boleh perkenankan permohonan dia, kenapa tidak Allah Ta'ala menghalang permohonan kita? Bahkan dalam hadis yang kita pernah bincangkan sebelum ni, Allah Ta'ala kata, innallaha hayyun karim, Allah Ta'ala itu adalah pemalu dan sangat pengasih. Dan Allah Ta'ala malu kalau hambanya angkat tangan bermohon doa kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tidak perkenankan doa mereka. Allah Ta'ala malu sedemikian. Jadi apa salahnya tuan-puan kita sejak daripada hari ini ataupun bermula dengan hari ini, kita sentiasa tidak meninggalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi ataupun berdoa apa sahaja di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memperkenankan doa kita. Kita ambil tadabburnya, pengajarannya daripada kisah Iblis dan Nabi Adam itu sendiri. Dan kemudian yang penghujung kisah ini Allah Ta'ala menceritakan, Allah Ta'ala kata, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis dia berazam untuk menyesatkan manusia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan mereka yang ikhlas. Ini antara yang penting juga, kita hendaklah berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita dikurniakan keikhlasan dalam setiap amalan kita. Itulah dia antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada halaman ke-457 bagi kita menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan resolusi, iaitu pengajaran yang boleh kita amalkan. Yang pertama, bina keimanan dan ketakwaan serta amal soleh agar terselamat daripada azab Allah Ta'ala. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah. Banyakkan berdoa, banyakkan melakukan apa yang Rasulullah suruh buat agar kita mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, sujud kepada Allah Ta'ala dan jangan sombong. Kerana sombong itu adalah tanda orang yang tidak beriman, ataupun jangan sombong kerana tidak sombong itu adalah tanda orang yang beriman dan tidak mengikuti syaitan. Baik,
kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Bagi mengakhiri dan memberkati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita angkat tangan berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Silakan Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan kami beriman ya Allah. Amin. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan kami beriman ya Allah. Amin. Ya Allah, bangkitkanlah kami dalam keadaan kami beriman ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah hati kami daripada sifat-sifat kekufuran ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah diri kami daripada sifat kesombongan ya Allah, sebagaimana kisah yang kami baca pada hari ini ya Allah. Amin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, berilah petunjuk kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, begitulah bacaan kita daripada surah As-Sad 54 muka surah 457, dan mudah-mudahan kita dapat menggarapkan dia, applykan dalam kehidupan kita, jauh daripada sifat sombong. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita dalam keimanan. Kita mengajak kepada semua seperti biasa dalam tabung gerakan ummah kita, gerakan Al-Quran. Mudah-mudahan infak kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi saksi di hari akhirat kelak. Dan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time. Moga-moga kita semua dimuliakan dengan Al-Quran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih.